Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-20, yang mana ayat yang ke-20 merupakan kumpulan ayat ataupun segmen ayat yang sudah berada pada penghujung surah Al-Jin. Ayat yang ke-20 ini adalah ayat yang Allah menceritakan tentang isi kandungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayat yang ke-20 seterusnya Allah nak memberitahu kepada kita apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi lakukan semasa beliau berada di bumi Makkatul Al-Mukarramah. Jadi ayat yang ke-20 ini kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Qul membawa maksud katakanlah. Siapa yang diperintahkan untuk berkata, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum ayat 20 kita belajar pada hari yang semalam bahawasanya ada sekumpulan manusia dan juga jin yang mereka berasak-asak mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata tujuannya untuk menggagalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyampaikan dakwah. Jadi apa yang Nabi perlu memberikan reaksi, maka Allah Taala kata, katakanlah, cakap kepada mereka, innama ad'u rabbi, bahawasanya sesungguhnya aku hanyalah menyembah Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Maknanya Nabi SAW ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, telah berkata kepada mereka. Mereka merujuk kepada dua kumpulan, manusia ataupun kepada jin. Setelah mereka menyakiti, menentang, mendustakan, menyerang Nabi supaya Nabi ni hilangkan kebenaran yang dia bawa, maka Nabi mengatakan bahawasanya kenapa mereka nak halang Nabi? Sebenarnya Nabi bukan membawa perkara-perkara yang salah. Nabi bukan nak ambil harta mereka. Nabi bukan ada kepentingan-kepentingan lain. Tetapi Nabi kata, Nabi hanya menyampaikan dakwah tu sebenarnya mengajak kepada apa? Mengajak kepada menyembah Allah yang Esa. Sebab itu saja, kan? Tidak ada sebab-sebab yang lain. Bukan nak kacau perniagaan mereka ke, bukan nak ambil pangkat mereka ke, bukan nak ambil pengaruh mereka ke, tetapi semata-mata mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kita dapat pelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah ke arah menyembah Rabb sekalian alam. Dalam ayat itu kita jumpa perkataan Rabbi. Rabbi memang dalam Quran ia selalu kita jumpa terjemahan Rabbi ni Tuhanku. Tetapi kenapa kita kekalkan sebutan Rabb? Kerana Rabb ini merupakan salah satu daripada nama Allah yang agung yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Kita jumpa perkataan Rabb. Jadi Rabb ini, kalau kita baca Al-Fatihah, Allah mengatakan segala puji
bagi Allah yang merupakan Rabb semesta alam. Jadi Rabb dalam ayat tadi itu dia merujuk kepada Allah yang pencipta, Allah yang pemilik segala-gala yang dicipta, Allah yang pentadbir, pengurus, memberi rezeki, memberi pertolongan. Itulah makna Rabb. Jadi Nabi nak mengatakan bahawa apa yang dia nak sampaikan kepada mereka semata-mata untuk mengajak kepada mereka kepada apa? Kepada Tuhan yang mentadbir, yang menguruskan sekalian alam. Tuhan yang mentadbir langit, bumi, bagi mereka rezeki dan sebagainya. Bukan sebab yang lain. Justru itu, kalau mereka dah tahu bahawa Tuhan yang sebenar itu adalah Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam, menciptakan alam dan sebagainya, maka janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi pelajaran yang kedua, laranganlah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Okey, selesailah isi kandungan dakwah Nabi yang pertama. Dalam masa sama Nabi nak mempertahankan dirinya, Nabi juga sebenarnya mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Isi kandungan dakwah Nabi yang kedua, apa lagi yang Nabi nak sampaikan kepada mereka? Okey. Ayat nombor 21, Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Ayat 21, Allah Ta'ala meminta kepada Nabi sekali lagi untuk Nabi memberitahu ada perintah qul. Maksudnya apa? Katakanlah. Ayat yang mula-mula surah Al-Jin kita dah jumpa qul. Kali ni Allah Ta'ala sebut sekali lagi aku nak cakap kepada mereka, sesungguhnya aku tu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kuasa mendatangkan mudarat. Maknanya Nabi nak bagi tahu, kalau nak dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Nabi nak kata bahawasanya aku mengajak kamu kepada mengesahkan Allah, seolah-olah kalau kamu tak nak terima aku sebagai Rasul, aku tak boleh membahayakan kamu. Nabi nak kata, kalau kau tolak, tak nak terima, nak memusuhi aku tak ada kuasa membahayakan kamu, turunkan azab kepada kamu, mahupun mendatangkan kebaikan kepada kamu. Nabi ni dalam masa yang sama tu dia nak menyampaikan tentang sebab apa Tuhan itu tak patut disyirikkan. Sebenarnya Nabi nak kata Nabi ini sekadar manusia. Sebab tu kalau kita baca ulasan Ibnu Kathir, Ibnu Kathir dia menjelaskan ucapan Nabi ini. Dia kata maksud ayat itu adalah sesungguhnya aku manusia biasa je macam kamu. Nabi nak bagi tahu, cuma bezanya aku ini ada wahyu, maknanya aku ini Rasul. Aku juga cuma salah seorang hamba daripada hamba Allah, dan aku nak beritahu kepada hampa semua, aku tak ada kuasa sedikit pun. Kuasa apa? Sama ada kuasa aku nak memberikan hidayah kepada kamu atau aku nak menyesatkan kamu. Semua itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku buat maksiat kepada Allah, maka tak ada siapa dapat selamatkan Nabi lah. Nanti kita akan baca ayat yang berikutnya. Maknanya Nabi nak bagi tahu bahawasanya mereka ini ada pilihan. Nabi tak boleh paksa mereka. Kan Nabi tak ada kuasa, okey kalau kau tak nak terima dakwah aku, kau tunggu esok kau jadi beriman. Tak ada. Nabi tak boleh bagi hidayah.
Nabi juga tak boleh, kalau kamu tak nak beriman, okey kamu tunggu, nanti apa, dihantar peti kepada kamu. Nabi tak boleh buat. Nabi tak ada kuasa mendatangkan azab. Jadi apa yang Nabi sampaikan pada ayat 21 tadi itu, sebenarnya Nabi, kita pernah jumpa ayat dekat ayat terakhir surah Al-Kahfi, yang Nabi kata apa? Qul innama ana basyarum mislukum. Nabi kata, Allah kata, minta Muhammad kata kepada mereka, aku ni seorang manusia seperti kamu. Maksudnya Nabi nak kata, aku tak ada kuasa, kamu pun tak ada kuasa. Jelas Tetapi Nabi kata apa? Beza Nabi tu apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Cuma aku ini manusia yang dapat wahyu. Wahyu itu mengatakan Tuhan kamu semua hanyalah Allah yang satu. Jelaskan tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, pelajaran ayat 21 tu kita keluarkan kembali penerangan ayat tadi. Kita dapat belajar pada pagi ini, tidak ada mana-mana manusia pun sekalipun dia mempunyai pangkat kenabian, Rasul yang paling hebat, yang paling mulia pun telah menyatakan kepada kita hakikat kelemahan manusia. Sebab ada agama lain, ada kumpulan lain yang mereka menganggap Nabi mereka itu ada kuasa. Antaranya adalah ajaran Nasrani, Kristian. Sampai mengangkat Nabi Isa itu ada kuasa Tuhan. Jadi ayat ini membantah bahawasanya para Nabi itu pun mereka tidak ada kuasa. Baik, pelajaran yang kedua, hanyalah Allah yang boleh mendatangkan mudarat, yang boleh merisikokan seseorang, yang boleh membahayakan seseorang, ataupun memberikan kebaikan kepada manusia seperti hidayah. Okey, kedua maklumat ini kita boleh sokong dengan beberapa ayat lain. Contoh macam dalam surah Ali Imran ayat 128, Allah pernah minta kepada Nabi cakap kepada orang yang tak nak beriman, iaitu apa? Laisa laka minal amri syai'un. Nabi beritahu kepada, Allah memberitahu kepada Nabi tentang bab hidayah ni. Allah kata, engkau Muhammad tidak berhak sedikit pun terhadap urusan orang yang ingkar. Maknanya Allah minta kepada Nabi, serahkan apa kesan balasan kepada orang yang ingkar, serahkan kepada Allah, bukan kerja kamu Muhammad. Dalam surah Al-A'raf ayat nombor 54, Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahawa kepada Allah lah jua segala urusan, dalam bab menciptakan, dalam bab urusan pemerintahan. Serah kepada Allah je. Siapa nak terima dakwah, serah pada Allah. Apa balasan kepada orang yang tolak, serah kepada Allah. Bahkan kesemuanya serah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Nabi nak sampaikan pada ayat nombor 21. Dan isi kandungan dakwah Nabi yang ketiga, ada lebih kurang 5 minit lagi. Mari kita manfaatkan waktu, kita baca ayat nombor 22. Apa lagi yang Nabi nak sampaikan kepada kita? Walaupun konteks ayat ini cerita tentang Nabi nak jawab balik tentang kenapa dia dihalang, kenapa dia patut dipemusuhkan. Maka Nabi sebut dalam ayat yang ke-22, Allah meminta kepada Nabi untuk menyebut maklumat ini. Kita bacakan ayatnya. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajid min dunihi multahada.
Kul, katakanlah lagi. Allah kata Nabi Muhammad, cakap lagi kepada mereka, sesungguhnya tiada sesuatu pun yang dapat yujironi, yang dapat melindungiku daripada Allah. Maknanya Nabi nak kata, ni Nabi nak terangkan lagi bahawa Nabi nak ajak lagi kepada esakan Tuhan tu. Nabi nak tekankan lagi tentang kekuasaan Allah tu. Kalau tadi Nabi cakap dia tak boleh bagi mudarat, yang ni Nabi cakap pula, kalau ayat ni kalau kita baca, tidak ada sesuatu pun melindungi daripada azab. Maksudnya Nabi kata, kalau aku sendiri memilih jalan untuk tidak mahu beriman kepada Allah, kalau aku mengambil jalan mensyirikkan Allah, aku pun takkan dapat lindungi diri aku. Boleh faham tak maksud dia? Dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan melainkan dari Allah. Nabi pun nak cakap, aku pun tak boleh nak lari ke mana-mana. Aku takkan dapat nak elak dari azab ke, aku takkan dapat elak daripada bahaya ke, melainkan hanya Dia itulah, Rabbi itulah yang boleh memberikan perlindungan. Okey, pelajaran ayat ini kita ambil dua, tapi kita akan sokong dengan ayat lain. Nombor satu, kita dapat belajar tiada sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan sekiranya Allah nak menurunkan azab. Nabi pun dia cakap, aku sendiri pun tak boleh nak lari daripada azab Allah kalau aku derhaka kepada Allah. Tak ada siapa pun dapat tolong. Sebenarnya maklumat pertama ni, pelajaran pertama ni, kita kuatkan dengan ayat dalam surah Yasin, iaitu ayat nombor 23. Kita dah belajar dah sebelum ni, surah Yasin. Allah mengatakan, yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqizun. Jika Allah yang maha pemurah itu hendak menimpakan aku dengan suatu yang bahaya, mereka tidak akan dapat memberikan sebarang syafaat kepada aku, dan mereka juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Faham Maksudnya Nabi ni ketika dia nak kata hampa ni semua yang pergi menyembah, minta tolong, percaya kepada makhluk-makhluk lain berkuasa ni, kan, sebenarnya mereka-mereka tu tak akan dapat memberikan sebarang perlindungan. Kalau tuan-tuan nak ambil ayat lain, boleh ambillah dalam surah Az-Zumar ayat nombor 30, 38. Boleh gunakan untuk memahami juga ayat nombor 22 tadi. Nampak tak tulisan? Tak nampak kan? Kecil kan? Okey. Ayat ni saya baca terjemahan dia. Allah Ta'ala minta kepada Nabi, cakap kepada yang mengakui ada Tuhan lain selain Allah tu, tanya kepada mereka, kul afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa pandangan kamu ya tentang apa yang kamu sembah selain dari Allah tu? Jika Allah menimpakan aku dengan suatu yang bahaya, dapat ke mereka mengelakkan atau menghapuskan bahaya itu? Nabi kata, cuba korang tanya sembahan-sembahan korang tu. Kalaulah Allah nak menimpa, kalaulah Allah nak timpa azab kepada kamu, bahaya, dapat ke sembahan-sembahan tu macam elakkan ke, hapuskan bahaya tu? Ataupun jika Allah nak beri rahmat kepadaku, dapat ke sembahan-sembahan tu tahan rahmat tu, halang rahmat tu? Maka semua orang akan jawab. Kalau dia tak gila, dia boleh jawab lah kan. Saya sentuh dia tak boleh buat apa-apa. Kalau macam tu, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Baik, pelajaran nombor 2 terakhir sekali, hanya Allah menjadi tempat semua makhluk berlindung. Tak ada siapa-siapa yang boleh lindung kita daripada bahaya dan sebagainya. Hanyalah Allah tempat kita berlindung. Okey, waktu dah 20 minit. InsyaAllah esok kita akan masuk ayat nombor 23. Mungkin notanya dah tamat, baru akan
siap, insya-Allah. Ya, cuma kita buat sedikit perubahan. Kalau tuan-tuan perlukan juga nota, saya cetaklah seperti biasa. Ataupun kalau tuan-tuan kata, kita buat pilihan, siapa yang nak, kita buat salinan. Kalau tidak, tak perlu. Tu kita bincang kemudian lah. Ya, saya tak paksa tuan membuat, saya tak boleh bagi mudarat apa-apa kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak pun kebaikan, tak nak pun kebaikan juga. Saya minta maaf agak padat programnya dekat Ramadan ni, ada beberapa siri rakaman, jadi mohon ampun dan maaf lah tak dapat nak buat dalam kadar yang dijanjikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.